waktu ni bersama dengan Ustaz Engku Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni bagi siri yang masuk kali yang terakhir untuk perkongsian kita bersama yang bagi Ustaz Engku untuk hari ini, dan dalam tarbiyah kita selama 4 bulan dah. Untuk bersama dengan bagi ustaz mereka yang ikuti kita, alhamdulillah banyak manfaat yang dapat kita kongsikan, dan hari ini mungkin ada kesempatan kita bersama dengan ustaz memberi fokus kepada kepasan kita hari ini, dan mungkin kesimpulan apa yang kita bawa dalam segmen tarbiyah. Saya serahkan kepada yang bagi ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan sadiqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang pendengar muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu taala dan dikurniakan oleh Allah hidayah dan taufik untuk kita itu sampai kepada mardatillah, sampai kepada keredaan pencipta kita. InsyaAllah pagi ini merupakan slot tarbiyah yang terakhir ya. Saya bersama dengan Radio IKIM. Asalnya dijanjikan 3 bulan ya, tapi ditambah sebulan ya, jadi 3+1. Apapun itulah ya, adat hidup di dunia ini, setiap yang ada permulaan itu ada pengakhiran. Berbeza dengan Allah Subhanahu taala itu bersifat qadim, iaitu tidak ada permulaan, maka Allah taala itu bersifat baqa, tidak ada pengakhiran. Yang namanya baharu, yang namanya makhluk itu ada permulaan, justru itu ada perakhiran. Baik, kita sebenarnya baru masuk ke dalam isi ya. Kalau tuan-puan muslimin muslimat masih ingat, banyak slot kita yang lalu itu berkisar kepada mabadi yang 10, ya, pengenalan atau permulaan ilmu tauhid yang 10. Jadi pada slot kita kali ini, insya-Allah kita baru masuk ke dalam apa yang disebut sebagai mas'alatu ilmi tauhid. Masalah itu bukan masuk masalah macam yang kita faham ni, problem. Kalau orang Melayu, Allah masalah, betul, maksudnya problem. Tapi masalah ni kita ambil daripada istilah Arab, daripada sa'ala yas'alu itu bertanya, masalah itu pertanyaan atau perbincangan. Yang mana kita ambil perbincangan ini daripada kitab Nurul Huda yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan Ibn Haji Muhammad Samman, mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Ibn Muhammad Khan rahimahullah, iaitu kitab Masailut Tauhid. Masail itu plural kepada masalah, jamak kepada masalah. Kalau satu masalah, ya, pertanyaan tentang ilmu tauhid ataupun isu tentang ilmu tauhid. Kalau masail itu pertanyaan-pertanyaan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Baik, bismillah. Qala, dikatakan soalannya di dalam beberapa masalah, sepatutnya berapalah ya, kalau istilah bahasa kita sekarang ni, di dalam berapa masalah, maksudnya di dalam berapa isu tersimpan ilmu tauhid ini ya. Jadi jawapannya, ilmu tauhid ini tersimpan ataupun terhimpun dalam 3 masalah ya, 3 isu yang besar ya, 3 kategori yang besar, iaitu yang pertama ialah ilahiyat ya, bergantung dengan ketuhanan, bersangkut paut dengan Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masalah saniyah, masalah yang kedua adalah nubuwat ya, bergantung dengan kenabian dan kerasulan ya. Ini menceritakan tentang para nabi dan rasul. Dan masalah salisah, masalah yang ketiga adalah sam'iyat, perkara-perkara yang didengar
daripada Al-Quran dan Al-Hadis semata-mata. Ya, daripada sami'a yasma'u, mendengar. Sam'iyat ini berkaitan dengan perkara-perkara yang kita imani semata-mata kerana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pun berkaitan dengan ilahiyat tentang ketahanan itu yang kita boleh fikirkan dengan akal kita. Ya, sebagaimana kita bincangkan sebelum ini, misalnya golongan yang menolak adanya Tuhan, golongan etis, dia mendakwa tidak ada bukti bahawa Tuhan itu wujud sebab dia tidak pernah lihat Tuhan. Tanpa dia sedari bahawa diri dia sendiri yang mempersoalkan kewujudan Tuhan itu antara bukti yang paling besar adanya Tuhan. Kerana dia tidak mencipta diri dia sendiri, makanya ada yang mencipta dia. Ada yang mencipta tubuh badan dia, roh dia, organ-organ dalaman dia berfungsi itu ini, tentulah ada Tuhan yang mengaturkan. Jadi itu kita boleh menggunakan selain daripada dalil naqli, dalil daripada Al-Quran dan Hadis, maka dalil akli, akal kita sendiri boleh merasakan, boleh memikirkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Sebaliknya, kalau sam'iyat, umpama syurga, neraka, as-sirat, al-mizan, ya, titian dan juga timbangan, itu kita beriman adanya syurga, neraka dan sebagainya itu semata-mata kerana kita itu diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang wujudnya perkara-perkara ini, maka ini namanya sam'iyat. Asalnya sahabatlah yang mendengar daripada Rasulullah SAW, ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang perkara ini dan juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Asalnya sahabat yang mendengar, kita sebenarnya mendengar daripada guru kita, ya, yang mana insya-Allah sanadnya itu bersambung kepada sahabat Nabi, yang sahabat Nabi inilah yang mendengar daripada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan belum lagi contoh yang diberikan sini, yang sam'iyat ini seperti titian as-sirat, syurga, neraka dan sebagainya. Soalan, yang mana masalah ilahiyat, yang mana masalah nubuat dan yang mana dia yang dikatakan masalah sam'iyat? Ya, jadi tadi kita baru sebut saja, tapi nak penjelasan lebih lanjut. Jawapan, masalah ilahiyat itu iaitu barang yang bergantung dengan ketuhanan. Ya, yang bergantung di sini ni bermaksud berkaitan. Ya. Masih lagi ini dia translate daripada Arab, iaitu ma yata'allaqu. Yata'allaqu asalnya bergantung. Kalau bahasa yang lebih moden mungkin berkaitan dengan ketuhanan, iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan Allah SWT daripada sudut mana? Iaitu daripada segala yang wajib, maksudnya kita tak dapat terima benda itu tidak ada pada Allah Ta'ala, dan mustahil, kita tidak dapat terima bahawa benda itu ada, benda itu mustahil ada pada Allah Ta'ala, ya? Dan yang harus padanya, maksudnya boleh jadi tidak, itu maksudnya harus, ya? Jadi wajib, mustahil dan harus ini adalah pada timbangan akal, ya? Iaitu akal tidak boleh menerima sesuatu benda itu tiada, itu namanya wajib. Kalau akal tidak boleh menerima bahawa sesuatu benda itu ada, maknanya mustahil. Dan kalau akal boleh menerima ada pun boleh, tak ada pun tak masalah, itu namanya harus, ya, jaiz. Kalau bahasa Arab jaiz. Baik, jadi itu masalah ilahiyat. Adapun masalah nubuat ialah perkara-perkara yang bersangkut, iaitu berkaitan dengan nabi-nabi, anbiya, ya, alaihimussalatu wassalam, iaitu sama juga kita bincangkan apa yang wajib ada pada Rasul. Barulah kita itu tak keliru. Sekarang ni ada orang mendakwa jadi Nabi Melayu pun, kita percaya. Yang menjadi Tuhan, mendakwa jadi Tuhan pun dah mati. Ada pula Tuhan boleh mati. Lagi macam-macam lah dakwaan. Tapi oleh kerana kejahilan dan tertutupnya cahaya hidayah, maka dia tak nampak bahawa benda itu batil. Maka kita nak tahu yang wajib pada para Nabi itu apa, dan yang mustahil pada para Nabi itu apa, serta yang harus pada hak para Nabi itu alaihimussalatu wassalam apa dia. Sebab ada juga perkara-perkara yang boleh jadi ada pada Nabi, boleh jadi tidak ada. Baik. Dan masalah sam'iyat itu iaitu barang yang didengar daripada dalil Al-Quran dan Al-Hadis sahaja. Tak boleh kita nak gunakan akal. Kalau orang suruh kita buktikan wujudnya syurga, kalau wujudnya Allah kita boleh buktikan secara akli. Kalau orang yang tidak percaya pada Quran dan Hadis misalnya, kita bawa ayat Quran, kita bawa hadis Nabi, dia kata saya tak terima, kita masih boleh berhujah dengan dia secara akal untuk membuktikan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi untuk membuktikan tentang kewujudan neraka, syurga, sirat, ya, dan sebagainya itu sami'na wa ata'na. Jadi kita itu dengar dan kita patuh saja suruhan supaya kita beriman, ya, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya seperti bangkit daripada kubur sesudah mati.
Itu macam mana kita nak buktikan? Tak ada orang yang boleh dia katakan secara saintifiknya nanti orang tu akan bangkit setelah dia telah meninggal dunia. Dan ini pun menjadi penghalang kepada orang yang tidak mendapat hidayah. Dia kata takkanlah kita ni akan hidup balik. Kita dah jadi debu, dah jadi tanah, mustahil. Tetapi sebenarnya kalau datang cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang mustahil? Daripada dulu kamu tidak pernah ada pun, kamu dulu tak pernah wujud pun di dunia, Allah Ta'ala wujudkan daripada tiada menjadi ada. Apa masalah untuk Allah Ta'ala wujudkan semula kamu dah pernah ada? Kalau kita lah ya, sebagai untuk memudahkan kefahaman, rumah tak pernah ada, kita baru nak bina, kan susah ya, nak buat itu, nak buat ini. Tetapi kalau rumah tu misalnya terpaksa diuntuhkan ya, dialih, maka untuk kita bina semula daripada bahan-bahan yang dah sedia ada tu lebih mudah lagi berbanding dengan daripada tidak ada, nak kena beli bahan dulu, nak kena proses dahulu. Jadi kenapa mereka boleh merasa ragu-ragu tentang kebangkitan selepas kematian, sedangkan sebelum ini mereka pernah berada dalam alam yang tidak wujud. Sebelum dilahirkan oleh ibu bapa kita tidak ada. Sekarang ini kita cuma meninggal dunia dan berpindah. Saya ditanyakan melalui Facebook ya, oleh seorang, dia kata saya fikir agak tak logik, kata dia, kalau orang-orang yang telah meninggal dunia, dia tu sampai boleh mendoakan kepada orang yang masih hidup. Dia mati, dia mendoakan. Jadi saya kata memang kalau nak fikir logik, banyak perkara yang kita rasa seolah-olah tak logik sebab kita tak biasa. Contohnya kalau kita bayangkan orang-orang yang masih berada di alam rahim, masih berada dalam rahim ibu dia, kita ceritakan nanti kalau kamu berpindah ke alam sana, macam-macam ada, kamu boleh bergerak ke sana kemari, tak perlu dengan ibu kamu. Sekarang dalam rahim dia rasa macam tak munasabah. Saya kalau nak bergerak ke sana kemari mesti bersama dengan ibu saya, bergantung dengan tali pusat dan sebagainya. Boleh pula nanti di alam lain tu saya bergerak sendiri tanpa ibu dia, tak macam rasa tak logik. Atau macam-macam lagi boleh buat, boleh makan, boleh minum, boleh naik kenderaan, boleh itu dan ini. Itu kan satu benda yang sangat janggal berbanding dengan alam rahim. Lebih lagi kalau dia beritahu, misalnya dia kata sebenarnya di alam dunia tu ramai orang yang sedang mendoakan kamu. Kata boleh ke orang belah sana doakan saya? Macam tak logik. Kan kita kan doakan kesihatan bayi, doakan bayi tu nanti lahir jadi anak yang soleh dan sebagainya. Jadi kita di alam dunia mendoakan orang di alam rahim. Begitu juga orang yang di alam barzakh, di alam sebelah sana dan selepas kematian, mereka juga dengan izin Allah boleh mendoakan kita yang masih berada di alam yang nyata ini. Jadi alhamdulillah lah, nampak gayanya dia tu boleh terima lah, sebab dia kata dia ni orang sains. Jadi saya kata sebenarnya benda yang kita rasa logik pun sebenarnya banyak juga yang tak logik. Cuma kita rasa logik sebab benda tu dah biasa berlaku. Saya katakan misalnya, yang sebagai contoh yang saya selalu begitu, kalau daripada air dalam cawan kita katakan nak tukar, tarik keluar seekor arnab yang hidup, kita rasa tak logik. Tapi daripada air mani, yang manusia itu jadi daripada air mani, kita rasa logik sebab benda itu biasa. Padahal sama-sama daripada air menjadi sesuatu yang hidup. Jadi logik tak logik itu sebenarnya bergantung kepada kita tu melihat bagaimana. Benda itu jarang kita lihat, maka kita rasa tak logik. Tapi di sisi Allah, benda yang sedemikian tu maksudnya perkara, termasuk dalam perkara mungkin, perkara yang boleh jadi ada dan boleh jadi tidak ada. Jadi ini kita dengar semata-mata seperti bangkit daripada kubur sesudah mati, berhimpun di padang mahsyar. Mahsyar tu asalnya nama tempat dihimpunkan. Asalnya hasyara tu menghimpunkan. Jadi kalau tambah mim, biasa merujuk kepada tempat, maksudnya tempat kita ni nanti dihimpunkan. Berhisab, iaitu dihitung segala amal-amalan kita, soleh ataupun sebaliknya. Siratul mustaqim, itu titian yang mana kita perlu, setiap daripada kita tu perlu melalui. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala keselamatan, sehingga kita sampai ke syurga Allah. Syurga dan neraka itu sendiri pun termasuk di dalam sam'iyat dan lain-lain lagi. Jadi itulah 3 secara ringkas. Jangan katakan masalah tu bukan problem. Masalah tu isu-isu yang diperbincangkan dalam ilmu tauhid. 3. Pertama, isu yang berkaitan dengan Allah, Tuhan, ilahiyat. Isu yang berkaitan dengan para Nabi dan Rasul, nubuat. Dan isu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita imani
semata-mata kerana ianya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya sam'iyat. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas daripada ini. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk bersama dengan pendengar, insyaAllah kita bakal kembali untuk tarbiyah. Terus setia bersama kami di IKIM FM. Ngalung-ngalungkan untuk pendengar yang bersama kita dalam diskusi ini 0362051500 di IKIM FM, pilihan utama anda. Terus setia bersama kami di IKIM FM untuk bersama dalam tarbiyah pada waktu ini, berkesempatan kembali bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Engku Ahmad Fazil, dan juga insyaAllah bagi kita ikan pendengar kita sebentar saja lagi. Apa mungkin sikit lagi Ustaz nak sambung perbincangan kita sebelum kita bersama dengan pendengar mesin talian 0362051500, ataupun mereka yang berkesempatan untuk tujukan soalan sebagainya juga dapat kita ikan di Facebook sebentar lagi di ikim.fm insyaAllah. Sama dengan yang bagi Ustaz, silakan Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik, seterusnya tempat membahaskan makna hukum, ya. Sekarang ni itu kelebihan kalau kita tu bertalaqi, belajar, menuntut ilmu secara berkitab dan berguru. InsyaAllah daripada ulasan kitab dan kupasan guru itu, kefahaman kita tentang sesuatu tajuk itu menjadi lebih mantap. Misalnya, Alhamdulillah, pagi tadi saya sempat mendengar kupasan daripada sahabat dan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Hafiz bin Sarani, berkaitan dengan ilmu hadis. Makanya lebih jelas berbanding kalau kita membaca sendiri-sendiri daripada internet, daripada Wikipedia, daripada Google dan sebagainya. Jadi di sini kitab ini cuba memahamkan kita tentang apa yang dikatakan hukum. Bila kita kata hukum ni begini, kadang-kadang kita sendiri tidak jelas dalam domain mana kita sedang bercakap hukum itu. Jadi apa makna hukum, dan sebutkan segala bahagiannya, maksudnya kategori hukum tu apa dia. Jadi makna dahulu dari segi dari segi bahasanya adalah itsbatul amri au nafyuhu, menetapkan sesuatu perkara ataupun menafikannya. Itu katanya hukum. Dia bagi contoh. Misalnya kita katakan Muhammad ada. Itu kita menetapkan. Misalnya lah kalau di pejabat IKIM ni ada orang nama Muhammad. Jadi kita pun tertanya-tanya, Muhammad ada tak hari ni datang? Tak dia. Jadi bila kita nampak kereta dia ada, kita kata Muhammad ada. Dalilnya kita nampak kereta dia. Siapa lagi yang bawa kereta dia kalau bukan dia? Itu. Ataupun kita mengatakan tak, Muhammad tidak ada. Jadi kita menetapkan ada atau tidak ada itu dari segi bahasa namanya hukum. Hakama ala syai' bil itsbat atau bin nafi. Kita menghukumkan sesuatu itu dengan kita menetapkan ya atau kita menafikan tidak. Dua-dua itu dari segi bahasa dinamakan sebagai hukum. Ataupun seperti kita menetapkan hukum, iaitu hukum syarak. Misalnya kita kata wajib mengerjakan segala suruhan syarak bagi orang yang sudah akil lagi balik, orang yang berakal, tidak gila dan balik, bukan kanak-kanak. Jadi dia wajib. Itu wajib juga kita menetapkan bahawa dia kena jalankan. Tapi nanti dengan kupasan kategori hukum itu insyaAllah menjadi lebih jelas lagi. Dan juga sampai kepadanya seruan syarak serta sempurna panca indera dia. Ya, maksudnya kalau dia tu misalnya lahir-lahir duduk di satu pulau yang tak pernah sampai dakwah Islam ke situ, maka dia itu bukan orang yang mukallaf, sebab tidak sampai seruan syarak kepada dia. Tapi kebanyakan umat manusia di zaman kita sekarang ini dianggap sudah sampai dakwah secara ammah. Secara umum mereka dah pernah dengar tentang Islam. Mungkinnya secara khusus tidak adalah pendakwah yang khusus datang berjumpa dengan dia, tetapi dakwah secara umum tu dah sampai. Yang kita maksudkan ni memang tak sampai langsung. Jadi dia tu tidak ditaklifkanlah dengan beriman. Macam mana dia nak beriman, tak pernah sampai di tempat dia tu, tak pernah dengar pun tentang Islam misalnya. Ini di zaman kita ni agak jarang lah nak jumpa orang yang begitu secluded sampai tak pernah dengar tentang Islam tu. Mungkin kita payah nak jumpa. Mungkin masih ada tapi payah nak jumpa. Lagi, dia ni orang yang sempurna panca indera tu, maksudnya dia tu tidaklah buta dan pekak sekaligus. Sebab ini jalan kita dapat sesuatu. Kalau dia buta saja, dia masih boleh dapat pengetahuan melalui pendengaran. Kalau dia pekak sahaja, dia masih boleh dapat pengetahuan melalui penglihatan. Tapi kalau dalam masa sama dia buta dan pekak, macam mana dia nak tahu? Bila dia tak tahu, maka tidak ada taklif. Jadi, ataupun kita menafikan, kita kata orang gila tak ada kewajipan ke atas dia. Misalnya kita kata apa hukum orang gila tak semayang? Tak ada hukum lah, sebab dia bukan orang mukallaf. Hukum-hukum ni dia cuma bergantung dengan perbuatan orang yang mukallaf. Maka kita hukumkan dengan isbat ya, atau kita nafikan itu, itulah namanya hukum.
Tapi hukum ini bukan satu jenis, ia adalah salah satu daripada 3 hukum. Maksudnya ada 3 kategori hukum. Pertama, hukum syarak, iaitu yang masyhur lah, bila kita kata apa hukum buat rawatan begini masa berpuasa nanti, itu kita maksud kita hukum syarak. Tapi sebenarnya bukan hukum syarak saja, ada di sana juga hukum adat, dan ada juga di sana apa yang dinamakan sebagai hukum akal. Inilah yang dikatakan bahagian hukum, iaitu 3 bahagian ataupun 3 kategori. Hukum syarak yang pertama, hukum adat yang kedua, dan hukum akal yang ketiga. Rasanya tak sempat dah kita lah slot. Mungkinlah yang mana sempat je lah ya. Yang mana sempat. Baik, bezakan di antara hukum yang 3 itu. Hukum syarak itu adalah kalam Allah Ta'ala yang bergantung dengan perbuatan mukallaf, dengan tuntutan buat atau tuntutan tegah ataupun diharuskan. Ya, dalam bahasa Arabnya, khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bil amri ataupun awin nahyi au al-khiyar. Boleh pilih, nak buat pun boleh. Bit talab. Bit talab ni ada 2. Talab maksudnya tuntut. Sebab tu talib dalam bahasa Arab tu penuntut ilmu lah. Jadi kita ni bila Allah Ta'ala perintahkan kita dengan sesuatu, kita ada tuntutan buat satu, tuntutan tinggal pun adalah hukum juga. Benda yang haram Allah tuntut, tapi tuntut supaya kita tinggal, jangan buat. Dan ada juga yang harus tu namanya khiyar, diberi pilihan. Jadi hukum yang bersangkut dengan perbuatan orang mukallaf, jadi automatik kalau dia tidak mukallaf, tidak ada hukum tentang perbuatan dia. Apa hukum orang gila bunuh orang? Nak kata harus? Tak. Takkan boleh pula dia bunuh orang. Nak kata haram, dia gila, dan sebagainya. Jadi yang dikatakan hukum syarak ini, dia cuma kalau orang tu mukallaf, iaitu dia berakal dan dia baligh sampai seruan Islam kepada dia, dan dia tu sempurna penglihatan dan pendengaran dia, tidak dia tu cacat dua-dua sekali. Baik, kalau begitu perbuatan dia mesti ada hukum. Dia buat apa sahaja, paling tidak hukumnya harus dibenarkan. Boleh jadi sunat, dan boleh jadi wajib kalau dia tak buat berdosa, dan boleh jadi juga makruh, iaitu kalau dia tinggalkan diberi pahala, tapi kalau dia buat juga tidak sampai berdosa. Ataupun boleh juga haram, iaitu dia wajib tinggalkan, kalau dia buat berdosa, kalau dia tinggal dapat pahala. Jadi ini namanya hukum syarak. Tapi itu bukan hukum syarak yang itu semata-mata, itu sebagai contoh saja. Kalau kita lihat, hukum syarak ini pula boleh dibahagikan kepada 2. Yang pertama, hukum syarak yang taklifi, dan yang kedua, hukum syarak yang wad'i. Jadi kalau orang tanya hukum syarak ada berapa bahagian, kita katakan ada 2 dulu. Selepas 2 baru jadi 5. Pertama, hukum syarak yang taklifi, yang kedua, hukum syarak yang wad'i. Penerangan. Hukum syarak yang taklifi itu ialah hukum yang diberati ke atas mukallaf, sama ada mengerjakan atau meninggalkan, ataupun diberikan kebebasan memilih. Macam kita sebut tadilah. Ya, bila kata hukum syarak, maka orang mukallaf tu dia ada satu tuntutan ke atas dia. Sama ada tuntutan suruh buat. Tuntutan suruh buat ini ialah dinamakan taklif. Sebab taklif dalam bahasa Arab asalnya kallafa yukallifu, memberatkan. Kulfah itu satu benda yang bebanan ya. Jadi bila kita dah mukallaf, kita dah ada bebanan, tak boleh hidup macam kanak-kanak lagi. Kanak-kanak tak apalah, dia tak semayang lah, kadang dia cakap bohong lah, dia masih belum ada taklif lagi. Kita once kita dah baligh dan kita itu orang yang berakal, maka perbuatan kita itu akan bersangkut dengan salah satu daripada 5 hukum. Kalau tuntut buat secara pasti, kamu kena buat, tidak ada pilihan, maka namanya wajib. Kalau tuntut buat tapi tidak putus, maksudnya kalau tak buat pun tak berdosa, itu namanya sunat. Kalau dia tuntut buat, dia suruh tuntut tinggal, dan pasti tidak ada pilihan, mesti tinggal, maka itu namanya haram. Kalau tuntut tinggal, dia suruh tinggal tetapi tidak putus, maksudnya kalau buat pun taklah sampai berdosa, itu namanya makruh. Dan kalau diberi pilihan, nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak masalah, itu namanya harus, jaiz ataupun mubah, perkara yang boleh dilakukan. Baik, itu hukum syarak yang taklifi. Adapun hukum wad'i itu adalah merupakan landasan hukum. Daripada yang wad'i inilah nanti akan terhasil pula yang 5 yang kita sebut tadi tu. Baik, apa dia hukum syarak yang wad'i? Iaitu dikatakan sebab, ya, belum sampai masanya lagi, dia tak ceritakan lagi, tapi saya sebutkan dahulu sebab, syarat, manik, sah dan batal.
Ya, dia mungkin akan sebutkan bila sampai masanya nanti apakah hukum syarat yang wada'i. Cuma kita ambil kefahaman hukum syarat yang wada'i ini dia seolah-olahnya landasan hukum yang mana hukum taklifi itu nanti menjadi natijah kepada hukum wada'i yang 5 ni. Ya, kalau ada misalnya rukun, maaf, ada syarat, ada sabab dan tidak ada manik misalnya, maka ada hukum wajib sebagai contoh. Tapi saya rasa kalau nak difahami itu perlu kepada contoh lah. Itu cuma gambaran awal. Okey, berapa bahagian hukum taklifi dan berapa bahagian hukum wad'i? Nak pecah pula. Jadi kita dah pecah pada 2, nak pecah lagi, maka dikatakan hukum taklifi itu ada 5, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Makna wajib ini mungkin kita dah biasa dengar, diberi pahala kepada yang mengerjakan dan diseksa, maksudnya berdosa kalau meninggalkannya. Macam sembahyang fardu, kalau kita buat dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan tu berdosa. Kalau berdosa tidak diampun oleh Allah Ta'ala, akan diazab. Ya. Ataupun dikatakan yakni tuntutan suruh yang mesti. Dia suruh buat, tidak ada pilihan, mesti buat. Seperti sembahyang 5 waktu dan juga puasa di bulan Ramadan yang insyaAllah semakin hampir dengan kita sekarang ni. Yang kedua, sunat. Apa makna dia? Ialah diberi pahala kepada yang mengerjakannya dan tidak diseksa, maksudnya tidak berdosa yang meninggalkannya. Dia ringan sedikit daripada wajib. Wajib suruh buat, tak ada pilihan. Sunat dia suruh buat juga, tapi masih ada pilihan kalau tak nak buat. Tidak sampai berdosa. Yakni tuntutan suruh yang tidak mesti, tidak putus. Seperti sembahyang sunat, dia suruh kita sembahyang sunat, tapi taklah berdosa kalau tak sembahyang sunat. Dia suruh kita puasa sunat, tapi tidak sampai berdosa kalau ditinggalkan. Makna haram ni sebenarnya terbalik, lawan daripada wajib, iaitu perkara yang diseksa kalau kita mengerjakannya dan diberi pahala kepada yang meninggalkan. Kan lawan daripada wajib. Ataupun tuntutan tegah, dia tuntut supaya kita jangan buat, dengan tuntutan yang pasti, tidak ada pilihan, kamu mesti tinggalkan. Umpamanya mencuri, berzina dan minum arak. Makruh dia lebih ringan sedikit daripada haram, iaitu tidak diseksa, tidak berdosa yang mengerjakannya, ya, dan diberi pahala kepada yang meninggalkannya. Seperti membaca Al-Quran, ya, di dalam rukuk. Sebab rukuk itu bukan tempat tilawah. Rukuk itu tempat untuk tasbih. Tiba-tiba dalam rukuk dia tilawah, maka itu makruh. Maksudnya, tapi taklah sampai berdosa. Tapi kalau dia tak buat macam tu, dapat pahala dia. Jadi walaupun nampak zahirnya baca Quran tu bagus, tapi oleh kerana tak kena tempat, bukan tempatnya baca Quran pada masa rukuk, makanya diberi pahala kalau dia meninggalkan. Dan sembahyang atas perkuburan itu makruh, hukumnya tidak sampai berdosa, tapi kalau dia tak buat macam tu dapat pahala. Makruh asalnya maknanya itu dibenci. Harus, iaitu tidak berdosa dan tidak pula diberi pahala sama ada yang mengerjakan atau meninggalkan. Yakni diberi kebebasan memilih, seperti makan dan minum yang dihalalkan. Makanan tu halal, kita nak makan ke tak? Macam saya tadi sampai dia offer, nak Ustaz makan nasi dagang. Saya kata saya tak boleh fokus ni, nanti terburu-buru nak masuk dalam konti. Jadi saya memilih untuk tak makan. Harap-harap ada lagi lah lepas ni. Tapi saya memilih untuk tak makan. Adakah berdosa? Tak berdosa. Tapi kalau masa tu saya kata, nanti saya tak khusyuk pula dalam konti, asyik teringat nasi dagang, saya makan lah. Itu pun tak berdosa juga. Jadi melihat kepada memilih matuk makan tak makan itu namanya harus. Tapi kalau melihat kepada sesuatu yang mendatang, boleh berubah. Misalnya, saya berada pada satu keadaan yang mana sangat kelaparan, kebuluran lah kita kata, sehingga kan kalau saya tak makan itu saya boleh mati. Makanya ketika itu jadi wajib untuk saya makan. Asalnya harus, tapi oleh kerana dalam keadaan tu biasanya dari segi adatnya, kalau saya tak makan memang matilah, itu wajib saya makan. Hatta kalau benda yang ada tu pun benda yang haram, misalnya daging babi saja yang ada, pun wajib untuk menyelamatkan nyawa, kerana hifzun nafsi, menjaga nyawa tu salah satu daripada maqasid syariah yang 5. Kita sambung selepas ini insya-Allah. Terima kasih Ustaz, dan insya-Allah kita bakal menyambung kembali untuk mereka yang nantikan untuk bersama yang bagi Ustaz. Mungkin yang kedua ni bakal kita raikan talian 0362051500 dan sahabat saya di Mona Jasman dah pun bersedia untuk mengambil panggilan anda insya-Allah. Terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda.
Mak, susu apa ni? Sedapnya. Susu kambing kurma Las sayang. L-A-Z-Z. Sungguh lazat. Susu kambing kurma Las. L-A-Z-Z. Gabungan susu kambing segar organik bersama parti ekstrak kurma. Juga terdapat dalam perisa asli. Sesuai diamalkan oleh seisi keluarga termasuk bayi, kanak-kanak, pasangan ikhtiar hamil, ibu hamil dan menyusu, juga warga emas. Apa lagi? Jom semak senarai 400 pengedar sah dan outlet Las terdekat sekarang. Layari laman sesawang lassusukambing.com atau hubungi 013-3083-354. Mak, adik suka susu Las. Dr. Omar Farooq Abdullah is a known scholar in the West for his impressive long history of his learning. He was born and raised from a Christian Protestant family and found Islam in 1970 after reading Malcolm X's inspiring autobiography. The Sheikh has studied in a number of American universities, including Cornell University, University of Missouri, University of Chicago, and maintains strong relations with traditional Islamic American scholars. He taught at the universities of Windsor, Ontario, Temple, Michigan, and King Abdulaziz, Jeddah. During several years abroad, he studied under a number of traditional Islamic scholars. IKIM FM is proud to announce that Sheikh Dr. Umar is coming to Kuala Lumpur in May 2016. IKIM FM, as an official media partner, cordially invites you to the series of public lecture by Sheikh Dr. Umar. Wednesday, 4th May, 3 p.m. at IKIM Main Hall, Kuala Lumpur on Balancing Reason and Tradition in Contemporary Context. Thursday, 5th May, 10 a.m. at UTM, Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur on the causes of intellectual disunity. 8 p.m. at Ara Gaya Melawati, Jalan Bandar Melawati on 6 questions on Islam. And Friday, 6 May, Friday Khutbah at Masjid International Islamic University Malaysia, IIUM. 3 p.m. at Experimental Hall, Rectory Building, IIUM on spiritual education in the context of contemporary times. And 9 p.m. at Multi-Purpose Hall, Masjid Wilayah Kuala Lumpur on the parameters of respecting differences of opinion. See you in all venues, and may you be part of those in the dua of inhabitants of the heavens and the earth for trading in the path of knowledge. Variasi hiburan yang mendidik jiwa serta lagu-lagu yang menjadi pilihan. Teruskanlah hidup walau terluka. Kau milikku demi cinta. Hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Terus setia bersama kami. Alhamdulillah, kita menyambung kembali perkongsian bersama Bahagia Ustaz Engku Ahmad Fazil dan kesempatan untuk kenaikan pendengar dan juga mereka yang beri respon di Facebook waktu ni. Mungkin dapat kita mulakan dengan sahabat kita Putra Al-Sunni. Soalan nak tujukan pada Ustaz, tanya tentang beza konsep ilahiyat dengan uluhiyah. Ustaz, dalam kitab-kitab tauhid sebut istilah ilahiyat artinya ketuhanan, tapi fahaman salafi guna istilah uluhiyah. Mungkin Ustaz boleh terangkan dalam beza dua konsep ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa beza di antara istilah uluhiyat dan juga ilahiyat? Kalau kita lihat dari segi makna bahasa, ilahiyat itu merujuk kepada ketuhanan. Jadi memang tepatlah, sebab dalam bab ilahiyat kita memang membicarakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Tuhan. Adapun uluhiyat dia merujuk kepada ubudiyah, iaitu kita itu menjadikan ilah itu sebagai Tuhan kita yang kita sembah. Jadi merujuk kepada perbuatan hamba sebenarnya. Uluhiyat itu merujuk kepada kehambaan seseorang itu, memang dia itu menyembah kepada Allah Subhanahu Taala semata-mata. Jadinya ada disebut dalam salam itu tentang istilah salafi. Mungkin istilah itu kurang tepat ya, kerana salafi bermakna orang yang mengikut salaf. Sedangkan ulama salaf seumpama Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak menggunakan konsep uluhiyat sebagaimana yang difahami itu. Sebab ilahiyat memang kita ceritakan Allah tu wujud, Allah itu tidak ada permulaan, Allah itu tidak ada pengakhiran. Itu ilahiyat. Itu benda-benda yang wajib, ada benda yang mustahil daripada Allah Ta'ala supaya kita ni tidak keliru dalam mengenal Tuhan. Tetapi kalau uluhiyat sebagaimana yang dikatakan sebagai salafi, sebenarnya bukan salafi. Sebab awal-awal yang menetapkan
pembagian tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah ini bukan ulama salaf tetapi ulama khalaf yang datang kemudian mungkin pada tahun 700 sekian Hijriah, bukan ulama salaf. Dan makna dia juga berbeza. Kerana uluhiyat pada peringkat awalnya itu sebagaimana kita pernah sebut dahulu, okeylah, iaitu kita wajib bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita tu menyembah kepada selain daripada Allah. Itu ijma' umat Islam, tidak ada yang mengingkari. Tetapi bila pergi ke lebih jauh adalah pergi kepada mensyirik dan mengkafirkan amalan-amalan yang sebenarnya ada dalil dan hujah di dalam syarak. Umpama amalan tawassul, yang itu amalan diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi mereka mengatakan tawassul ini adalah satu perbuatan syirik. Dan seumpama dengannya lah, misalnya seorang berdoa di tepi kubur, kata dia itu orang telah jadi syirik atas dasar dia tidak ada tauhid uluhiyah. Sedangkan di kalangan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan once seseorang itu telah ada tauhid rububiyah, telah ada keimanan bahawa Allah Ta'ala itulah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan segala-galanya, automatik dia juga akan ada tauhid uluhiyah. Dia memfahamkan diri dia semata-mata kepada Allah. Dan tawassul bukan menyembah kepada orang yang disebut. Kalau kita kata ya Allah dengan berkat nabimu, kita tidak menyembah nabi, kita masih lagi menyembah Allah SWT. Kita bertawassul kerana itu salah satu cara berdoa sahaja. Wallahu alam, itu perbezaannya. Terima kasih Ustaz atas pencerahan, dan sekiranya bukan sekadar untuk makluman mereka yang bertanya, malah juga untuk kita yang sama-sama berkongsi atau bersama-sama dengarkan waktu ni. Sekiranya untuk pertemuan kita kali ini meraikan pendengar kita melalui talian, kita bersama dengan Cik Sharif dari Johor. Silakan Cik Sharif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya ni tentang akidah orang awam macam mana. Dia ada, umpama ada jemaah A kata jemaah B ni dia kafir kerana menjisim Allah Ta'ala di tangan, ada kaki dan sebagainya. Dan jemaah B pula kata jemaah A yang kafir sebab dia kata belajar sebab 20 banyak perkara berdoa yang Nabi tak buat. Jadi orang awam ni macam mana nak pilih? Bagaimana akidah dia? Sekejap perhatian Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, untuk akidah orang awam sebenarnya sama juga dengan akidah para ulama, tidak ada beza. Tidak bermakna akidah ulama begini, akidah orang awam berbeza. Cumanya tahap sedalam mana mereka nak mendalami ilmu akidah itu berbeza. Kalau untuk orang awam, memadai untuk dia itu berkeyakinan bahawa Allah SWT itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dengan dalil alam ini. Dia memahati kepada alam ini, itu dalil akli. Adapun dalil nakli banyak sekali dalam Al-Quran. Kita ambil sesimpel Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, sudah menjadi dalil bahawa Allah Ta'ala itu wujud dan bersifat dengan sifat esa dan sebagainya. Tapi kalau untuk dalil yang untuk orang awam, cukup secara umum dia yakin Allah Ta'ala itu wujud. Dia melihat kepada alam ni, mustahil tidak ada Tuhan yang menjadikan alam ni. Dan Tuhan yang menjadikan alam ni tentulah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maka itu sudah memadai untuk dia. Tidak perlulah nak pergi sampai mengaji detail kam muttasil, kam munfasil. Itu kerja para ulama, yang itu bukan satu fardu ain lah kepada orang awam. Tapi orang awam lebih jadi keliru apabila adalah sampai kafir mengkafirkan. Misalnya mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu berjisim, jadi kafir. Tapi sebaliknya mengatakan Allah Ta'ala tidak bertempat, golongan yang satu lagi mengatakan itu sebenarnya yang kafir. Jadi ini satu perkara yang serius sebab ia membabitkan akidah. Ia berbeza dalam masalah furu' khilafiyah. Seorang ulama mengatakan baca doa kunut subuh itu sunat, ulama lain mengatakan membaca doa kunut subuh tidak sunat. Itu kita katakan berlapang dada lah. Itu masalah khilafiyah. Boleh ambil mana satu dan amalkan. Tetapi dalam masalah akidah, tak boleh dua-duanya betul. Tak boleh kita kata janganlah kita berbalah sama ada Allah Ta'ala tu bertempat dan tempat Allah tu di atas arasy, ataupun Allah Ta'ala sebenarnya tidak bertempat. Itu kita lapang dada saja. Boleh jadi Allah Ta'ala bertempat, boleh jadi Allah Ta'ala tak bertempat. Itu tak boleh, sebab ia membabitkan akidah. Jadi nak tak nak kita kembali kepada bimbingan daripada Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang saya itu berpegang dan sahabat saya berpegang. Kalau kita mengaji, bukan kita ikut-ikutan, kita akan dapati bahawa pegangan Nabi SAW dan para sahabat tidak menjisimkan Allah Ta'ala.
tidak mengatakan Allah Ta'ala itu berjisim. Tidak ada satu pun kalam ulama salaf yang mengatakan Allah Ta'ala itu memang dengan zatnya Allah Ta'ala itu duduk atas arash misalnya, tidak ada. Atau mengatakan Allah Ta'ala itu ada anggota badan yang namanya tangan. Tapi kalau yang beriman bahawa ada di sana yang namakan yadun, itu wajib beriman. Yang itu kadang-kadang mereka tak faham. Setengah sahabat kita, mereka mengatakan kamu ni mengaji sifat 20, kamu ni taktil, kamu ni menghilangkan apa yang Quran dah kata ada. Tidak, waliyazubillah. Haram kita tu menghilangkan sesuatu yang Allah Ta'ala dah kata ada. Misalnya yadullah. Yadullah kalau dari segi makna terjemahan, yad maknanya tangan. Kalau kita terjemah semata-mata bermakna tangan Allah. Jadi kita kena yakin bahawa ada di sana yang namanya yadullah. Tapi apakah makna yadun? Itu yang penting. Sekarang ni kalau kita katakan yadullah, kita menafikan tak boleh. Ataupun ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman nama Tuhan. 'Alal arsy istawa, istiwa 'alal arash. Jadi istiwa 'alal arash tu wajib kita imani. Tetapi persoalannya apa makna istiwa? Bahawa makna yadun. Jadi yang pertama, ahli sunnah wal jamaah yang kita warisi daripada Rasulullah SAW, yang disusun oleh al-Imam Abu Hasan Asy'ari, dia bukan mempertikaikan, bukannya kita itu tidak beriman dengan Al-Quran, tapi kita nak dengan iman yang tanzih, mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Jadi bila pergi pada yadun, maka kita tak nak terpaksa nafikan makna yang zahir. Makna yang zahir daripada yadun adalah anggota badan. Tangan, ada jari, ada darah, ada tulang, ada kuku dan sebagainya. Itu makna yang zahir. Jadi kita nafikan. Itu mentazihkan Allah Ta'ala. Bila kita nafikan makna yang zahir, timbul persoalan, kalau begitu apa makna yang sebenar bagi kalimah yadun misalnya. Jadi makna yang sebenar, kata kebanyakan golongan salaf, mereka mengambil pendekatan tafwid. Tafwid maksudnya serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Dia kata Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu apa makna yadun. Jadi kita sendiri tak bincang yadun makna apa. Kita beriman bahawa yadullah itu adalah salah satu daripada ayat Quran yang kita imani. Cuma makna kita tak tahu, kita serah pada Allah. Dan setengah ulama salaf, dan boleh katakan kesemua ulama khalaf ataupun sebahagian besar ulama khalaf, mereka mengambil pendekatan takwil. Mereka letak satu makna yang bukan makna zahir, sebab makna zahir itu ternafi. Dengan ijma' lah, salaf dan khalaf dua-dua menafikan makna yang zahir. Tapi mereka letakkan satu makna yang sesuai dengan syarak, dan juga bagi segi bahasa masih masuk dalam perkataan itu. Misalnya yadun. Yadun kalau dari segi syarak, kalau kita terjemahkan sebagai kudrah, kudratullahi fawqa kudratihim, kudrat Allah itu berada di atas kuasa manusia. Dari segi syarak tak salah. Kalau kita katakan kudrah itu dengan makna kuasa, dari segi bahasa pun memang ada masanya, minta maaf, kalau kita katakan yadun dari segi bahasa bermakna kuasa, tangan bermakna kuasa, memang ada makna kuasa kalau kita gunakan yadun. Misalnya orang Arab kata haza laisa biyadi, benda ni bukan dalam tangan saya, makna bukan dalam kuasa saya. Jadi yang menjadi masalah adalah dia mengambil makna yang zahir dan mendakwa kononnya itulah i'tiqad salaf. Dia kata tangan maknanya tangan lah, cuma tangan Allah ni tak sama dengan tangan makhluk. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tangan kita sama manusia pun tak sama. Kalau kita ada kawan orang putih atau orang negro misalnya, lagi jelas kita letak tangan kita sebelah tangan orang kawan kita yang negro, tak sama. Nampak color pun dah lain, bentuk pun dah lain, dengan mak salih misalnya lain. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Itu namanya mentajsimkan Allah Ta'ala, dan disebut dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, sepakat ahli sunnah wal jamaah itu tidak kita itu menghukum kafir kepada ahli kiblat. Walaupun dia ada sesat, dia ada menyeleweng, terus kita nak kata dia kafir, tidak. Illa al-mujassim, kecuali orang yang mengiktikadkan Allah Ta'ala itu berjisim. Maka itu boleh membawa dia kepada lembah kekufuran. Sebab itulah kita dalam bab i'tiqad, kita ikut sanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu itu ikut golongan yang ramai, as-sawadul a'zam. Dan golongan ulama-ulama dan umat yang dikatakan Asy'ariyah, Maturidiyah daripada dulu sampai sekarang, daripada zaman salaf ya, Imam Abu Hasan Asy'ari itu ulama salaf sampai sekarang, itu sebenarnya adalah majoriti umat Islam. Untuk mengkafirkan Asy'ariyah, Maturidiyah bermakna mengkafirkan majoriti umat Islam, wal-iyazubillah. Tokoh-tokoh ulama hadis, tafsir itu boleh katakan semua 90% adalah golongan Asy'ariyah. Kamu ambil ilmu daripada ulama-ulama Asy'ariyah, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Bahaqi dan sebagainya, tapi kamu mengkafirkan mereka, itu satu sikap yang sangat-sangat berbahaya dan membawa kepada ekstremisme ya di dalam Islam. Hadza wabillahi taufik. Saya meminta maaf
kepada semua atas sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan solat tarbiyah. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan ianya bermanfaat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.